Salam sejahtera anda bersama saya Nala Huda dalam Buletin Awani, dan sepanjang hari ini tumpuan Astro Awani terarah kepada kerusi-kerusi panas hot seat pilihan raya umum PRU ke-15, tentunya menjelang hari penamaan calon esok. Dan untuk jam ini kami nak bawa anda terus ke Bera kerusi P090 yang bakal menyaksikan tentunya nama besar calon Barisan Nasional yang juga calon Perdana Menteri Barisan Nasional atau BN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga akan menyaksikan persaingan daripada calon Perikatan Nasional Asmawi Harun yang belum lagi kami dapatkan gambarnya, dan juga calon daripada Pakatan Harapan Abbas Awang. Ini ketiga-tiga calon yang sudah pun dinamakan setakat ini bagi kerusi Bera P090. Kalau kita nak bandingkan dengan keputusan yang kita saksikan sebelum ini, iaitu pada PRU ke-14 pada 2018, kita menyaksikan calon sama yang tentunya ini merupakan kerusi beliau, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, meraih sebanyak 20,760 undi dengan majoriti 2,311 undi. Ketika itu bersaing dengan calon daripada Pakatan Harapan Zakaria Abdul Hamid dan calon dari PAS Musannif Rahman. Dengan kalau kita lihat juga demografi ketika itu untuk PRU 14 bagi kerusi P90 Bera, seramai 58,711 pengundi yang berdaftar, dengan secara keseluruhannya terdapat 47,305 undi yang diraih pada kerusi ini. Untuk PRU 15, kadar peratusan keluar mengundi agak tinggi, 80.57%. Antara yang tertinggi kita lihat tentunya kadar peratusan keluar mengundi pada PRU 15 ini juga menjadi antara persoalan utama. Sama ada kita akan saksikan kadar peratusan keluar mengundi yang konsisten sejak daripada pilihan raya negeri sebelum ini yang agak rendah bagi negeri Johor dan Melaka misalnya, tetapi itu menjadi satu persoalan dan banyak lagi analisis yang kita jangkakan berhubung dengan kadar peratusan keluar mengundi ini. Tetapi kalau kita melihat berbalik kepada calon-calon yang diketengahkan, tentunya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih lagi mengekalkan untuk mempertahankan kerusinya di Bera ini, tetapi kita masih belum dapat lihat lagi kedua-dua calon ini apa yang akan mereka ketengahkan untuk kerusi ini, tentunya menjelang hari penamaan calon esok. Adakah ini masih akan menjadi kawasan selamat bagi Barisan Nasional, tentunya untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga bagaimana untuk kita melihat kempennya sebagai calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional. Kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Faris Azman yang sudah pun bersedia sejak beberapa minggu lepas di negeri Pahang untuk bawakan perkembangan terkini dari sana. Faris, kalau kita nak bercakap khususnya mengenai dengan kerusi Bera ini, apa yang sudah pun kita saksikan sejak beberapa hari lepas dan juga menjelang hari penamaan calon, tentunya antara D-Day yang kita jangkakan untuk PR15, apa yang boleh kita jangkakan esok, Faris? Baik, sudah tentu sebenarnya Naila, terima kasih. Sudah tentu P090 ini menjadi tumpuan apabila naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempertahankan kerusi yang telah pun disandangnya beberapa penggal. Dan tumpuan terarah terutamanya kalau kita lihat sebenarnya secara menyeluruh sebenarnya Naila, pada PRU kali ini ia berbeza sedikit, bukan hanya sentimen, bukan hanya kita kata persepsi, bukan hanya penerimaan penduduk terutamanya di kawasan rancangan, tetapi bagaimana pula dengan jumlah peratusan yang keluar mengundi. Persoalannya masih belum dirungkai sehinggalah 19 November depan. Tetapi yang amat menarik sebenarnya kajian di antara Astro Awani dan Universiti Malaya sebenarnya Naila, di mana 58.1% di Parlimen Bera sahaja pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November depan. Jadi boleh katakan angka ini agak tinggi di kawasan Parlimen Bera ini, walaupun Parlimen Bera kita terdapat 3 Dewan Undangan Negeri di bawahnya, iaitu kalau kita tahu Guai, iaitu Dun Triang, Dun Kemayan. Pada PRU 14 lalu, 2 Dun ini iaitu Dun Guai dimenangi oleh Barisan Nasional dan Triang dimenangi PKR, iaitu calon ataupun penyandangnya merupakan daripada parti DAP, dan Kemayang juga daripada BN. Jadi berbalik kepada pengundi muda itu, ini yang dikatakan antara parlimen tertinggi di negeri Pahang apabila pengundi muda berusia 18 tahun ke atas ini akan menunaikan tanggungjawab mereka. Apakah pilihan mereka, apakah mereka melihat faktor calon itu, ataupun mereka melihat kepada manifesto yang akan dibentangkan oleh setiap parti-parti politik yang akan bertanding, terutamanya di Parlimen Bera ini. Kita melihat ketika ini seperti mana anda katakan Ayla, ya, 3 penjuru ketika ini, tetapi kita jangkakan
kalau ada bebas esok kemungkinan 4 penjuru. Kerana di pekan juga terapung kabar angin mengatakan 5 penjuru. Jadi di Parlimen Bera hanya Perikatan Nasional, hanya Pakatan Harapan, hanya Barisan Nasional sahaja yang mengemukakan calon mereka, tetapi Gerakan Tanah Air setakat ini tiada lagi dalam senarai mereka, hanya 8 parlimen yang telah pun diumumkan, tidak di Bera, tetapi kemungkinan kita akan melihat jika ada calon bebas juga akan muncul. Jadi ia akan berada pada 4 penjuru, 4 pertembungan di antara parti politik dan juga calon-calon bebas. Tetapi apakah isu utama di Parlimen Bera? Kalau kita tahu sebenarnya secara statistik sebenarnya 67.4% merupakan pengundi Bumi Putra di kawasan Bera, 27.5% merupakan etnik Cina ataupun kaum Tionghoa dan selebihnya adalah kaum-kaum lain. Dan apa yang menarik sebenarnya kalau kita nak lihat di Parlimen Bera ini sebenarnya, kalau merupakan antara parlimen yang mempunyai lebih kurang 11 buah felda ataupun tanah rancangan di bawah Parlimen Bera ini, bagaimana sentimen pengundi-pengundi felda? Kerana kita tahu sebenarnya angka yang saya kongsikan sebentar tadi, Naila, adalah pengundi muda. Bagaimana sentimen mereka? Kerana mereka inilah generasi baru felda yang lebih terbuka, yang lebih melihat kepada politik. Kalau kita tahu mereka mungkin mendengar banyak cerita-cerita politik yang sedang berlega di laman sosial, begitu juga mereka lebih terbuka menerima parti-parti politik dan sebagainya. Jadi ini yang menjadikan Parlimen Bera sebenarnya hot seat dan tumpuan dalam PRU 15 di Pahang ni, Naila. Faris, saya nak berbalik kepada calon yang kita sudah tahu akan bertanding pada kerusi Bera P90 ini. Kalau kita nak bercakap tentang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita sudah cukup kenal dah. Tapi kalau kita nak lihat calon Perikatan Nasional PN Asmawi Harun dan juga PH Abbas Awang, secara jujurnya saya nak cari gambar Asmawi Harun pun tak jumpa-jumpa lagi sebenarnya, dan untuk dapatkan maklumat mengenai beliau pun tak banyak maklumatnya lagi. Tapi apa yang kita tahu mengenai kedua-dua calon ini, selain daripada calon bebas yang mungkin kita boleh jangkakan esok sama ada 4, 5, 6 penjuru pun kita tak tahu lagi sehinggalah esok. Tapi setakat ini kedua-dua calon yang akan berentap dengan Ismail Sabri Yaakob, apa yang kita tahu setakat ini mengenai mereka, Faris? Baik, mereka ini adalah golongan profesional. Kalau saya katakan, ada di antara mereka ini juga pernah bertanding dalam PRK Chini baru-baru ini pada tahun lepas, kalau tak silap saya juga cover membuat liputan di sini, dan mereka juga merupakan anak jati di Parlimen Bera ini. Sudah tentu dan secara biodatanya akan kita kongsikan sebenarnya, Naila, siapakah mereka, dari golongan profesional manakah mereka. Tetapi apa yang kita lihat sebenarnya ketika ini, apakah strategi oleh parti-parti lain untuk melusuk masuk ke kubu kuat Barisan Nasional ketika ini? Kerana kita tahu majoriti yang telah pun disandang, kerusi disandang oleh Datuk Seri Ismail Sabri adalah 2,300 sahaja. Tetapi jika dilihat kepada pengundi muda ni, apakah yang akan dibawa oleh dua sosok daripada PN dan juga PH ini, Asmawi dan juga kita katakan satu lagi calon yang akan bertanding pada parlimen ini, iaitu Abbas Awang. Mereka juga merupakan, kalau dapat saya biodata itu secara, kalau nak dikongsikan itu terlalu banyak sebenarnya, tetapi yang saya faham ketika ini mereka adalah golongan profesional yang merupakan penduduk jati di situ, dan sudah tentu mereka juga terlibat dalam parti-parti politik. Ada yang menggalas tanggungjawab sebagai AJ ataupun kita katakan dalam PKR, juga ada yang ketua cabang, timbalan ketua cabang dan sebagainya. Jadi ini nama-nama yang dikira oleh Pakatan Harapan mampu dipertaruhkan di kerusi Parlimen Bera, begitu juga dengan Perikatan Nasional yang meletakkan calon tempatan juga untuk memberi pembaharuan di kawasan Parlimen Bera ini. Tetapi apa saja yang boleh terjadi hanya akan terungkap pada 19 November depan. Mengenai calon itu akan saya kongsikan lagi apakah yang mungkin kita boleh dapat sedikit sebanyak biodatanya dan apakah perancangannya dalam PRU kali ini, Naila. Baik, terima kasih Faris, dan tentunya banyak lagi laporan mengenai calon-calon untuk kerusi Bera akan kami dapatkan esok pada hari penamaan calon untuk PRU 15 ini. Terima kasih Faris.